Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik kedua untuk tajuk 1.4 ya, iaitu kita akan tengok alat pengukur. Sebelum kita tengok alat-alat tersebut, ada beberapa istilah yang sangat penting yang kita kena faham dulu, iaitu kejituan, kepersisan dan juga kepekaan. Apa maksud dan beza tiga-tiga perkataan ni? Untuk kejituan ialah kebolehan alat pengukur tu untuk memberi bacaan yang sangat dekat dengan nilai sebenar, yang sangat tepat, dia hampir sama dengan nilai sebenar, itu kejituan. Macam mana pula dengan kepersisan? Kepersisan tu maksud alat pengukur tu dia boleh bagi bacaan yang hampir sama kalau kita buat ukuran berulang. Kalau kita ulang pengukuran kita, bacaan yang dapat hampir sama, itu kepersisan. Apa pula kepekaan? Kepekaan ialah kebolehan alat pengukur tu untuk kesan perubahan yang kecil. Maksudnya dia boleh ukur ukuran yang sangat kecil. Okey, itu kepekaan. Jom kita tengok beberapa alat pengukur. Cikgu Teo akan bincangkan alat pengukur yang kita guna untuk mengukur 6 jenis kuantiti fizik. Pertama sekali kita tengok kuantiti fizik panjang. Okey. Panjang tu bermaksud jarak di antara dua titik dan unit SI dia ialah meter. Seperti di tajuk yang sebelum ini, kita boleh guna imbuhan juga, milimeter, sentimeter atau kilometer. Jadi, apakah alat yang kita boleh guna untuk ukur panjang? Yang biasa kita guna, pembaris dan pita pengukur. Satu bahagian yang kecil, satu sengatan yang kecil dalam pembaris dan pita pengukur ini adalah 1 mm ataupun 0.1 cm. Kalau kita nak ukur panjang yang lagi kecil, ada tak alat yang lebih peka dan jitu? Ada. Okey. Contoh alat yang lagi peka dengan jitu adalah angkut vernier dan tolok skru mikrometer. Kita tengok satu-satu ya. Untuk angkut vernier, okey, biasanya kita guna untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam dan juga kedalaman sesuatu objek. Bahagian yang paling kecil boleh kita ukur adalah 0.01 cm ataupun 0.1 mm. Okey, ini adalah lebih kecil berbanding dengan pembaris ya. Untuk pembaris kita boleh buat ukuran terkecil adalah 0.1 cm. Macam mana kita nak baca bacaan untuk angkut vernier? Okey, kita tengok dekat skrin sini. Untuk alat angkut vernier ni, dia ada dua skala. Okey, yang belakang ini nampak macam pembaris, yang tu ialah skala utama. Okey, yang kedua ni macam ada satu tingkap ni, itu dinamakan sebagai skala vernier. Kita mula dengan skala utama. Okey, katakan kita masukkan objek buat ukuran. Okey, baca dari skala utama dulu yang belakang ni. Kita guna kosong sebagai panduan. Tengok kosong pada skala vernier ni terletak di mana? Di belakang 3.2 kan? Okey. So, kita ambil bacaan skala utama 3.2 cm. Lepas tu kita baca pula untuk skala vernier. Okey. Dekat skala vernier ini, kita cari garis mana yang segaris dengan skala utama. Jadi, kalau kamu tengok, garis kedua ni dia segaris. Dia jadi satu straight line. Okey, garis lurus. Kalau berbanding dengan skala utama tu. Okey, jadi bacaan untuk skala vernier ni ialah bahagian kedua, iaitu 0.02 cm. Setiap satu ni mewakili 0.01 cm. Lepas tu bacaan kita ambil bacaan dari skala utama
tambah dengan bacaan skala vernier. So 3.20 tambah 0.02 tadi, bacaan akhir kita adalah 3.22 cm. Okey. Macam mana pula dengan tolok skru micrometer? Okey. Alat ini kita guna untuk mengukur ketebalan dan diameter objek yang sangat kecil. Contohnya nak ukur ketebalan kertas ataupun rambut. Bahagian yang paling kecil untuk tolok skru micrometer ini adalah 0.001 cm ataupun 0.01 mm. Okey, lagi peka berbanding dengan angkut vernier tadi. Sama juga, cikgu akan tunjuk cara kita nak baca ukuran. Okey. Untuk tolok skru micrometer, dia ada skala utama dengan skala vernier juga. Kita baca dulu bacaan dari skala utama macam angkut vernier. Jadi, untuk skala utama, kita boleh nampak. Okey, skala vernier ni sebagai panduan, dia di belakang 3.5. Jadi, kita ambil bacaan skala utama 3.50 mm. Untuk skala vernier, sama juga macam angkut vernier. Kita cari garis yang straight, yang segaris dengan skala utama ni. Jadi, bacaan di sini ialah 38. Okey, dan dia mewakili 0.38 mm. Ambil bacaan skala utama tambah dengan skala vernier, bacaan akhir kita adalah 3.88 mm. Kalau nak lagi senang, nak lagi tepat, nak lagi jitu dengan peka, kita boleh guna jenis digital. Okey, angkut vernier digital dengan tolok skru micrometer digital di mana ada paparan ukuran tersebut. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kuantiti fizik jisim. Apakah alat yang kita boleh guna untuk menyukat jisim? Apa dia jisim? Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. Okey. Dan unit SI adalah kilogram. Apakah alat yang boleh kita guna? Kita boleh guna neraca tuas dan neraca 3 alur. Ataupun nak lagi tepat dan jitu, kita boleh guna penimbang digital. Okey, ini senang. Seterusnya, untuk masa pula. Okey. Unit SI untuk masa ialah saat. Tapi bergantung kepada jenis masa. Kita boleh guna unit lain seperti minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Dekad. Dekad ini bermaksud satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Apakah alat yang kita boleh guna? Kita boleh guna jam randik. Okey, jam randik ini kejituan dia 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Maksudnya masa yang paling kecil yang dia boleh ukur. Okey. Nak lagi tepat dan jitu, gunalah jenis digital. Jam randik digital. Okey. Kejituan dia 0.01 saat. Keempat, menyukat suhu. Apa dia suhu? Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Dan unit SI untuk suhu ialah Kelvin. Tapi kebanyakan situasi kita akan guna unit darjah Celsius. Okey. Jadi darjah Celsius adalah unit lain yang kita guna. Kena ingat unit SI bukan darjah Celsius ya. Unit SI ialah Kelvin. Apakah alat yang kita guna untuk sukat suhu? Termometer makmal. Kejituan dia 1 darjah Celsius. Kalau termometer klinik, kejituan dia tinggi sikit, dia 0.1 darjah Celsius. Bergantung kepada jenis suhu yang kita nak sukat, kita boleh tentukan termometer mana satu yang kita akan guna ya.
Untuk yang lebih tepat dan jitu, sama seperti alat-alat yang lain, kita boleh guna jenis digital, termometer digital. Seterusnya, alat apa pula yang kita boleh guna untuk sukat arus elektrik? Namanya ammeter. Ammeter jenis ini analog. Okey, kalau nak lagi tepat, kita boleh guna digital. Okey, ammeter digital di mana kejituan dia 0.01 ampere. Dan akhir sekali, kuantiti fizik yang keenam, okey, kita sukat isi padu air. So, jadi apakah alat yang boleh kita guna? Silinder penyukat. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo. Kita jumpa di video yang seterusnya di mana Cikgu Teo akan bincangkan cara untuk membuat anggaran pengukurannya. Itu sahaja. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.